Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Taman Arca Antarabangsa, Shah Alam, tempat di mana saya melakukan riadah setiap pagi. Pagi ini saya berseorangan sebab pasangan saya ada urusan yang lebih penting dari riadah ini sendiri. Pagi ini saya ingin berkongsi pasal tajuk yang sangat penting. Kadang-kadang kita lupa kepentingannya, menyebabkan kita melalui pengalaman yang sukar dan menyakitkan. Saya ingin bercakap pasal komunikasi. Tetapi tidaklah bermakna saya orang komunikasi. Saya tetap orang matematik. Komunikasi inilah pengalaman hidup. Saudara, saudari, rakan Facebook yang saya hormati. Apa itu komunikasi? Umumnya komunikasi itu adalah sesuatu ataupun proses perkongsian maklumat. Bila perkongsian maklumat ni apa dia? Ada dua faktor yang sangat penting. Pertama yang menyampaikan, yang kedua yang menerima. Maknanya pertamanya orang yang berkata-kata atau ingin berkongsi maklumat itu, dan keduanya mereka yang mendengar, mentafsir dan membina wayang minda hasil dari perkongsian maklumat. Jika digabungkan dua perkara ini, makalah berlakulah apa yang paling penting bukan maklumat, tapi bagaimana seseorang ingin berkongsi dan bagaimana seseorang itu ingin mencerap maklumat itu dengan penuh berkesan dan wajar, ataupun kita katakan komunikasi yang berkesan. Paling senang kalau kita suruh seseorang, bagi saya dia enggan, patuh dan akur dengan arahan kita, saya anggap dia adalah suatu komunikasi yang tidak berkesan. Kenapa sedemikian? Sebab di samping proses komunikasi, kita juga mempunyai fitrah manusia, iaitu manusia suka memadam apa yang didengar dan dibacanya. Kenapa? Dia hanya suka apa yang dia suka. Dia hanya suka apa yang ingin didengarkannya. Malah dia ingin mendengar apa yang dia mahu, yang dia tahu, yang dia cipta. Keduanya manusia suka ubah kepada sesuatu yang biasa. Kita kata telekong itu hitam. Saya fikir ramai generasi awal kita tak pernah melakukan sembahyang dengan telekong hitam. Mereka hanya biasa putih, maka dia tidak percaya. Ketiga, akhirnya manusia suka membuat andaian, generalize apa yang didengarnya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Mereka jika tidak pernah melaluinya, maka lantas dia mencipta andaian tersebut. Contohnya lah, kalau saya berjumpa seseorang ataupun seseorang yang biasa dengan saya kata saya tak ada duit. Saya tak fikir dia menerima jawapan itu. Tetapi sebaliknya dia mencipta pula alasan yang baru yang dia cipta sendiri. Bukan hanya memesongkan alasan saya, tapi dia mencipta alasan. Dia mengatakan saya cuba berselindung, berpura-pura, ataupun cuba menipu ataupun melindungi sesuatu. Malah kalau saya kata saya ingin menolong dengan ikhlas, saya fikir ada juga yang mendengarnya berkata saya mempunyai muslihat tersendiri, ingin melakukan sesuatu dengan mengatakan ingin menolong seseorang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, semuanya sebab manusia suka pindah, suka padam dan suka buat andaian. Begitu juga di pejabat. Kalau pengurusan atasan menolak cadangan ataupun perakuan dari kaki tangan bawahan, saya fikir bukan jawapan pengurusan atasan yang dikena pakai oleh kaki tangan bawahan. Sebaliknya, kaki tangan bawahan akan mencipta alasan mereka. Jadi mereka bukan saja tidak mendengar, bukan saja mengubah, sebaliknya mencipta alasan sendiri. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian,
Begitulah kita bila menyampaikan sesuatu, bila kita ingin berkongsi maklumat, kita mesti selalu ingat dan berwaspada atas kehilangan fakta penting ataupun kesalahan sintaks. Kedua perkara ini akan menyebabkan kita salah menyampaikan, pertama. Kedua, bila kita mendengar seseorang berkata-kata, kita kena teliti apakah fakta-fakta yang ingin disampaikan ataupun sintaks, maksud, konteksnya, sebab dia akan membina bagaimana kita memahami. Jangan sekali-kali kita cuba memadamkan fakta penting, meminda sintaks yang penting. Akhirnya kita membuat andaian, jawapan dan tafsiran yang sama sekali tidak sama seperti yang dimaksudkan oleh orang yang menyampaikan. Malah lebih dahsyat lagi apabila kita mencipta sesuatu yang bukan apa yang ingin dikongsikan. Jadi sekarang komunikasi itu bukan sahaja perkongsian maklumat, sebaliknya dia adalah maklum malas. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, perkongsian itu adalah sesuatu yang tidak pernah langsung dinyatakan oleh orang yang ingin menyampaikannya. Kata orang, the most important in communication is hearing what isn't said. Maksudnya kita terus dengan suka rela, bermaharaja lela mencipta alasan yang kita cipta sendiri. Kenapa? Sebab fitrah manusia itu adalah suka memadam, meminda, membuat andaian. Saya fikir perkongsian ataupun komunikasi itu bukan hanya perkongsian maklumat, tetapi apa yang tidak langsung disampaikan oleh seseorang itu. Jadi saudara yang saya hormati sekalian, pertamanya bila kita ingin berkongsi maklumat dalam media sosial, termasuk yang apa yang saya lakukan dan saya sedar, pastikan tidak ada kehilangan sintaks ataupun maklumat penting. Jika tidak, yang mendengarnya akan membuat tafsiran yang tidak seperti saya ingin maksudkan. Malah bila kita mendengar pula, membaca apa yang orang kata atau orang tulis, pastikan kita memerhatikan konteksnya ataupun maksud dan sintaksnya. Dengan sekali-kali kita mencipta, memadam, membuat andaian, apatah lagi kita terus mencipta alasan kita sendiri. Kenapa? Kononnya kita mencipta frame kita sendiri. Bila orang bercakap, kita merasakan kita lebih tahu. Samalah anak-anak, bila bercakap, jangan sekali-kali kita meletakkan diri kita lebih tahu darinya. Sebab cara berfikir kita sama sekali tidak sama dengan anak-anak. Mereka generasi yang berbeza. Jadi cubalah berfikir, memahami sintaks dan maksudnya dari perspektif anak-anak. Barulah kita dapat mendengar dan dapat mencerap apa yang disampaikan. Saya fikir kuncinya adalah apa? Pertamanya, yang paling penting bila orang bercakap, dengar, fokus, jangan ke lain fikiran. Otak tidak pernah boleh melakukan multitasking. Depan orang bercakap, fikiran ke lain. Jadi fokus. Keduanya, saya suka sebut segala-galanya pasal repo. Apa itu repo? Mesra. Bukan saja mesra, tapi bagaimana kita dipercayai ataupun bagaimana kita berusaha mencipta kepercayaan orang dengan kita, atau bagaimana kita berusaha percaya dengan orang. Sebab percaya itu akan menyebabkan kita boleh mencerap dengan sebaik-baiknya, tanpa prasangka, tanpa mencipta alasan kita sendiri, tanpa mind reading, mendahului apa yang orang ingin sampaikan. Jadi saudara-saudari sekalian, komunikasi, ingat, bukan hanya perkongsian maklumat, bukan hanya maklum balas, tapi kadang-kadang dia adalah perkongsian
yang tidak pernah dinyatakan oleh orang yang berkata-kata. Assalamualaikum. Semoga perkongsian ini berfaedah.